Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada murid-murid tahun 4 SK Kampung Kota. Hari ini kelas PDPR Sains kita sambung dengan tajuk bunyi. Okay, tajuk kecil kita hari ini iaitu bunyi yang berfaedah dan bunyi yang memudaratkan. Okay? Bunyi ni ada yang berfaedah, ada yang memudaratkan. Memudaratkan ni apa? Memudaratkan ni macam merosakkan lah ataupun merugikan ataupun tidak mendatangkan faedah ataupun mendatangkan bahaya lah. Okey? Kamu boleh buka buku teks kamu, muka surat 118. Okey? Jom kita lihat apa perbezaan dua jenis bunyi ni. Okey. Bunyi memberikan pelbagai kesan kepada kehidupan kita. Okey, apakah bunyi yang berfaedah dan bunyi yang memudaratkan kita? Okey, perhatikan situasi di bawah. Okey, situasi pertama. Dua orang rakan ni. Mereka sedang apa? Duduk di taman, sambil itu mereka sedang berbual. Okey. Bunyi suara membolehkan kita berkomunikasi. Berkomunikasi maksudnya kita bercakap, berbual, menyampaikan maklumat. Okey? Ataupun memberi arahan. Okey? Itu gunanya bunyi. Bunyi yang berguna lah. Okey? Seterusnya kita tengok situasi seterusnya di taman juga kita ada apa ni? Ada seorang penyanyi, penyanyi di taman lah, penyanyi jalanan atau sekarang kita panggil dia busker apa kan? Okey. Bunyi muzik boleh menghiburkan. Bunyi-bunyi muzik ni ada orang dia suka bunyi muzik yang slow, okey, ada yang suka rancak, ada yang suka macam bunyi rock lah, muzik apa semua kan? Okey. Untuk apa? Untuk hiburan, menghiburkan. Okey, nak berhibur boleh tapi jangan sampai terleka. Okey. Selain itu, cuba kamu lihat dekat dalam gambar ni adanya apa? Ada burung burung-burung ni pun mengeluarkan bunyi. Bunyi kicauan burung. Okey, macam kamu duduk di kampung pagi-pagi kan, buka pintu rumah, buka tingkap rumah, kamu dengar bunyi kicauan burung. Okey, bunyi-bunyi ini mendamaikan. Okey, tak tahulah kalau ada orang yang sakit telinga kalau dengar bunyi burung kan. Bisingnya sakitnya. Tak tahulah bagi cikgu. Kalau hidup di kampung dengar bunyi kicauan burung ianya mendamaikan. Okey? Bunyi ayam berkokok pagi-pagi kan. Okey? Jadi yang situasi pertama ni banyak mendatangkan faedah untuk berkomunikasi dan juga menghiburkan. Okey, tengok situasi dua. Okey. Ini gambar apa ni? Gambar ambulans, okey? Ambulans, okey? Jom kita baca. Bunyi siren ambulans memberikan isyarat kecemasan. Dia beri kecemasan. Dia bagi isyarat kecemasan. Dia suruh kereta bagilah laluan supaya ambulans senang nak berjalan terus pergi ke hospital kerana dalam ambulans tu ada pesakit yang memerlukan rawatan segera, okey? Kalau cikgu duduk di Manjung ni dekat dengan hospital, kadang-kadang cikgu tengok cikgu pergi ke kedai ke burger, bawa kereta, kadang dengar banyak bunyi ambulans sebab dekat dengan hospital. Mungkin sebab kes COVID ke, kes kemalangan ke apa kan. Okey, jadi kita kena tahu bila dengar bunyi siren ambulans itu adalah isyarat kecemasan. Apa perlu kamu buat kalau kamu memandu kereta? Kamu kena bagilah laluan supaya ambulans boleh lalu dengan mudah. Okey. Tengok situasi ketiga. Bunyi apa ni? Apa benda alat ni? Ini telefon di rumah. Okey. Kita tengok. Bunyi deringan telefon memberikan maklumat. Ada panggilan masuk. Macam telefon kamu lah. Okey. Dia bagi tahu ada orang telefon. Ni kamu punya phone, smartphone kan? Okey. Ada mesej masuk, ada WhatsApp masuk. Cikgu bagi kerja daripada WhatsApp. Cikgu bagi link apa benda video ke apa dalam WhatsApp. Itu memberi maklumat. Ada panggilan yang masuk. Okey, untuk kamu jawab, untuk kamu semak. Okey. Itu kegunaan bunyi ni lah, berfaedah lah. Okey. Jom kita lihat situasi 4. Okey. Persekitaran yang bising menyebabkan kita sukar berkomunikasi. Ni zaman-zaman sebelum sebelum pandemik, okey, pandemik COVID. Kalau kamu berjalan-jalan di bandar kan, kamu pergi di
ion ke apa ke kan, dalam teleskop ke, kamu tengah nak bercakap dengan telefon, lepas tu bising, orang berbual sana sini, bunyi kanak-kanak berlari apa semua, mengganggu kamu untuk berkomunikasi melalui telefon. Okey. Sama juga kalau di KL ke apa ke kan, jalan duduk apa tengah jalan, tepi jalan tu kereta lalu lalang, lori lalu lalang, mak kamu telefon, susah nak bercakap, susah nak berkomunikasi sebab persekitaran yang bising itu. Ini berfaedah ke tak berfaedah kawasannya ni? Ini kurang berfaedah sebab dia mengganggu, dia bunyi yang mengganggu. Okey. Tengok situasi seterusnya. Sama lah ni, bunyi kenderaan. Ni di bandar, okey. Bunyi kereta, bunyi enjin, bunyi horn, okey, bunyi exhaust lah apa semua kan. Okey. Bunyi bising kenderaan boleh mengganggu ketenangan dan menyebabkan tekanan emosi. Mengganggu ketenangan dan menyebabkan tekanan emosi. Kamu rasa marah, okey. Kamu tengah jalan, lepas tu bising-bising, kamu ada masalah fikir dalam kepala otak kamu, ada duit tak cukup lah, lepas tu bunyi bising, horn sana, horn sini, kamu rasa marah, emosi terganggu. Okay? Jadi ini antara bunyi yang tidak berfaedah. Okay? Bunyi kenderaan bising ni lah, lepas tu bunyi binaan bangunan, ketong, ketuk sana sini, orang pecah jalan, okay? Buat bina jalan baru apa semua, mengganggu emosi kamu, mengganggu ketenangan. Okay? Kalau orang yang sedang ada masalah ni, dia perlukan suasana yang aman, tenang, bunyi yang mendamaikan. Okay? Jadi ini antara situasi tentang bunyi yang tidak ada faedah. Okay? Jom kita lihat seterusnya, situasi 6. Ni dia, orang tengah buat jalan. Nampak? Orang tengah pecahkan jalan. Okay, apa jadi? Bunyi bising yang didengar secara kerap. Secara kerap tu maksudnya selalulah, okey, atau terlalu kuat, boleh menyebabkan masalah pendengaran. Okey. Orang ni dia pakai apa? Dia pakai penutup telinga. Dia boleh gunakan mesin untuk pecahkan jalan tu, bagi bising pun tak apa, sebab dia pakai penutup telinga. Masalahnya pada pejalan kaki ni dia tak pakai alat keselamatan. Okay, jadi bunyi bising tu terus masuk ke telinga dia. Setiap hari dia dengar, lama-lama boleh mendatangkan masalah pendengaran. Okay? Sebab apa? Sebab bunyi tu terlalu kuat dan secara kerap. Okay? Sebab tu kalau orang yang bekerja dalam sektor pembinaan ni, selalunya kalau ada tempat-tempat yang bising, mereka akan pakai penutup telinga. Kalau kamu tengok dalam cerita drama ke apa ke, filem ke, dekat lapangan terbang, okay? Orang yang kawal lalu lintas lapangan terbang tu, mereka akan gunakan penutup telinga sebab bunyi enjin kapal terbang sangat bising. Okay? Untuk elakkan masalah pendengaran. Okay? Seterusnya kita lihat. Cuba kamu kenal pasti dan jelaskan bunyi yang berfaedah dan bunyi yang memudaratkan dalam situasi di bawah. Okay. Kita tengok gambar-gambar ni. Ada pelbagai situasi. Ada gambar burung berkicau. Kalau ini bagi cikgu, bunyi yang berfaedah lah. Okay. Membawa ketenangan. Okay. Tak adalah bising, bingit ke apa. Yang ini, mereka berdua ni mudah untuk berkomunikasi. Okay. Kemudian bunyi horn. Horn ini memberi isyarat. Okay. Nak lintas pandang kiri kanan. Baguslah. Tapi kalau asyik dengar horn je pun boleh terganggu. Okay. Kucing bergaduh. Kadang-kadang bingit. Apa benda nak ngiang-ngiang nak gaduh. Okay. Kadang-kadang boleh menjadi masalah. Okay. Kemudian kamu tengok sini. Bunyi orang yang sedang membuat jalan ni lah. Membaiki jalan raya ni kan. Bising. Mesinnya tu bising. Okay. Dia pecahkan jalan tu. Jadi ini bunyi yang tidak berfaedah. Boleh mendatangkan kemudaratan pada pendengaran. Okay. Sebab itulah orang ni pakai pelindung telinga. Okay. Kita baca sikit info sains. Kekuatan bunyi diukur dalam unit desibel. Okay. Desibel. dB. Okay. Bunyi kuat yang melebihi 85 desibel. Bunyi kuat ni, kalau lebih 85 desibel boleh merosakkan telinga. Cikgu rasa kalau mesin ni lebih daripada 85 desibel, bunyi sangat kuat. Okey. Jadi kalau kamu asyik dengar je, lama-lama dia boleh merosakkan pendengaran kamu. Okey. Tengok apa cikgu tu cakap.
Dapatkan maklumat tentang kesan bunyi dalam kehidupan kamu. Kongsikan maklumat tersebut secara kreatif kepada rakan-rakan lain. Kalau kamu di rumah seharian, kamu selalu juga dengar bunyi-bunyi yang sama ada yang berfaedah dan yang tidak berfaedah yang mendatangkan mudarat. Okay? Macam tadilah saya cakap, pagi-pagi buka pintu dengar bunyi kicauan burung membawa ketenangan, okay? Menghiburkan hati. Lepas tu dengar pula kalau kereta lalu lalang, lori lalu lalang depan rumah kamu, bunyi yang tak berfaedah. Okay? Kemudian apa tu? Kalau mak kamu masak kat rumah ke blender, tahu blender? Okay, yang pengisap makanan tu kan. Itu pun mengganggu juga. Tapi nak macam mana mak kamu nak masak? Okay? Itu antara yang selalu kamu hadapi setiap hari. Tapi kena tahulah, ada bunyi yang berfaedah dan ada bunyi yang tidak berfaedah, mendatangkan mudarat. Okay, jadi itu kelas kita pada hari ini. Cikgu harap kamu faham dan boleh kena pasti mengikut situasi-situasi yang telah diberikan. Mana bunyi berfaedah, mana satu bunyi yang memudaratkan. Okay, nanti kita sambung lagi kelas kita di masa yang akan datang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.